Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. Apa jadi jika SG4? Apa jadi pada SG4 jika PAS tumbang di Kedah, Terengganu dan Perlis? Beberapa netizen memberikan komen dalam ruangan komen ini. Sanusi okey ke? Itu persoalan netizen. Syarikat SG4, kata Purple Mouse, adalah syarikat politik. Ianya bukan syarikat untuk perniagaan. Walaupun mereka kata itu peluang perniagaan, tapi sebenarnya ia hanyalah bermotif politik. Tak tahu apa wawasannya, apa perspektifnya. Apatah lagi Atok 99 tahun, Tuan Penasihat 25%-nya. Kata Ahmad Nispu, apa yang hendak dibisneskan tak tahulah, kata Purple Mouse. Kerana dalam 4 buah negeri ini, semua orang tahu 4 buah kerajaan negeri pimpinan Perikatan Nasional PAS ini mempunyai perspektif yang agak mundur. Saudara-saudara sekalian, apa jadi dengan SG4 jika PAS tumbang di Kedah, Terengganu atau Perlis? Tiada yang mustahil dalam dunia politik. Mungkin mereka rasa Kedah, Terengganu dan Perlis itu sudah terlalu kuat untuk PAS dan Perikatan Nasional. Tapi belum tentu sebenarnya. Seorang anggota kerja Majlis Tertinggi UMNO hari ini tampil mempersoalkan. Beliau mempersoalkan nasib syarikat SG4 Group Sdn Bhd jika Kerajaan Negeri Perikatan Nasional PN tumbang di satu atau dua negeri yang menubuhkannya. Menurut Muhammad Puad Zarkasi, perkara itu tidak mustahil dan mendakwa langkah itu bukan untuk membantu mana-mana negeri tetapi hanya bermotifkan politik. Itulah yang disebut oleh Sanusi Maknur, bukan oleh Puad Zarkasi. Puad kata, apa akan jadi kepada syarikat SG4 jika satu atau dua kerajaan negeri PN bertukar tangan? Terengganu, Kedah dan Perlis bukan mustahil dirampas semula oleh Barisan Nasional, kata Puad Zarkasi. Adakah selepas daripada memikirkan sedalam-dalamnya, ada antara menteri besar ini yang akan menarik diri daripada SG4? Kerana objektif SG4 kononnya ingin berkongsikan kekayaan secara saksama. Yang menjadi persoalan Puad juga ialah sejauh mana Sanusi sanggup untuk berkongsi kekayaan Kedah dengan negeri-negeri lain. Sedangkan isu air telah pun menjadi isu besar apabila Sanusi kata sejak Tuhan cipta dunia ini Kedah dah rugi gara-gara airnya mengalir dan digunakan oleh Pulau Pinang. Kata Puad lagi akan timbul banyak masalah baik dari segi pekerja, aset, saham dan lembaga pengarah. Tidak pernah 4 negeri berkongsi buat satu syarikat, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Semalam, Ketua Panel Penasihat SG4 Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis mengambil langkah bersama untuk berkongsi kekayaan dengan membentuk SG4. Netizen kata, kenapa Dr. Mahathir yang mengumumkan inisiatif ini? Kenapa bukan Muhyiddin? Di mana Muhyiddin sebagai pengurusi Perikatan Nasional? Tiba-tiba pula Mahathir pula yang mengumumkan seakan-akan Mahathir kini lebih besar pangkatnya daripada orang-orang yang ada di Perikatan Nasional. Dia pula yang umum kerjasama Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis dalam berkongsi kekayaan ini. Kata Mahathir, setiap satu negeri akan memiliki kepentingan yang sama dalam syarikat tersebut. Menurut Mahathir, syarikat itu dimiliki 25% oleh setiap negeri supaya negeri yang ketinggal jauh pun seperti Perlis boleh mendapat hasil. Malah katanya keuntungan dalam SG4 akan diagihkan secara saksama. Itu kata mereka baru mula. Nanti akhirnya, tak tahulah apa yang akan jadi. Mengulas lanjut, Puad secara sinis menyindir Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Maknur yang didakwanya tidak suka berkongsi. Sanusi pula, kata Puad, tidak suka kongsi-kongsi. Takut nanti Sanusi kata Kedah rugi sejak Tuhan buat dunia ini lagi. Justru penubuhan syarikat SG4 ini bermotif politik, bukan perniagaan. Apalagi penasihatnya ialah Tun Dr. Mahathir, katanya lagi.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu yang hangat ini. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Mau bankruptkan perasuah? Bos SPRM dedah. Jumlah yang berjaya dikembali kepada kerajaan. Ketua Pesuruh Jaya SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Tan Sri Azam Baki berkata, beliau akan memastikan kesemua penjenayah rasuah akan dibankruptkan jika didapati bersalah melakukan perbuatan itu. Netizen di ruangan komen mengatakan bahawa ini yang paling bagus. Selain hukuman yang berat, selain hukuman yang berat di mahkamah maupun di penjara atau disebat, lebih baik kalau semua penjenayah rasuah dibankruptkan, baru padan muka mereka, kata netizen. Kerana perbuatan merasuah, makan rasuah, beri rasuah ini, perbuatan yang paling terkutuk sekali. Merosakkan negara, memundurkan negara, dan berdosa betul. Kenapa harus kita kompromi dengan perbuatan jahat rasuah ini? Jadi adalah sangat tepat kalau semua perasuah itu, sama ada pemberi atau penerima rasuah, dibankruptkan. Itu terbaik. Dalam satu temu bual bersama bernama baru-baru ini, Azam Baki berkata agensi penguatkuasaan itu bukan sahaja sedang berusaha menangkap perasuah, tetapi akan merampas semula harta yang dicuri. Untuk tahun ini sahaja, Azam Baki mendedahkan sebanyak 1,3 bilion ringgit hasil yang dirampas dari aset penjenayah rasuah sudah dikembalikan kepada kerajaan. Wah, bayangkan saudara, ini yang berjaya ditangkap 1,3 bilion ringgit Malaysia. Ini bukan jumlah yang kecil, ini jumlah yang terlalu amat besar. Ini yang ditangkap. Bayangkan yang tidak ditangkap berapa lagi. Silap-silap hari bulan ada mungkin lebih 50% lagi yang belum pernah ditangkap. Yang berjaya ditangkap baru 1,3 bilion. Berapa besarlah kerugian negara kita ini? Kalaulah semua dapat ditangkap, ini pasti akan dapat menguntungkan negara kita. Kata Azam Baki lagi, saya nak bankruptkan mereka, penjana rasuah. Dan ini boleh mendatangkan rasa takut kepada mereka, supaya berfikir banyak kali dalam melakukan jenayah rasuah, katanya kepada bernama dalam temu bual. Azam Baki mengambil contoh kes 1MDB, One Malaysia Development Berhad, 1MDB. Azam Baki berkata, usaha keras SPRM bersama agensi lain membuahkan hasil apabila 29 bilion ringgit Malaysia dipulangkan kepada kerajaan daripada kos prinsipal 42 bilion ringgit. Saudara, kita harus menyokong tindakan SPRM ini. Habiskan, ganyangkan perasuah-perasuah ini. Rasuah-rasuah yang ada di Malaysia harus dihancurkan sehabis-habisnya. Selain itu, kita juga digemparkan dengan satu laporan pada palsukan tuntutan perkeso 3 doktor kanan diheret ke mahkamah. Padan mukalah kan guna siapa suruh membuat tuntutan palsu gara-gara memalsukan tuntutan, hilang upaya pertubuhan keselamatan sosial perkeso. 3 doktor kanan di Pulau Pinang yang ditahan SPRM semalam dibawa ke Mahkamah Magistrate pagi ini. 30 individu lain yang ditahan dalam kes sama juga dibawa ke mahkamah bagi mendapat perintah reman untuk membantu siasatan. Dilaporkan, 2 daripada doktor itu ditahan di Hospital Seberang Jaya, manakala seorang lagi di Hospital Bukit Mertajam. Media melaporkan kemungkinan lebih ramai lagi doktor bersekongkol yang akan ditangkap. Julai lalu, seorang senator meminta penjelasan dari Kementerian Sumber Manusia berhubung penggantungan kerja beberapa dokter yang dikaitkan dengan kartel memalsukan permohonan perkeso.
Senator itu, Dr. R.E. Linggeswaran, yang juga bekas pengarah Hospital Sungai Bakap, mendakwa kartel ketika ini sedang melobi supaya dokter yang digantung itu kembali bertugas di hospital sama. Beliau mengingatkan, Dewan Negara terdapat 683 pengeluaran palsu dari 2018 hingga 2022, melibatkan kira-kira 43 juta yang mana 16 melibatkan seorang dokter tertentu yang perkhidmatannya ditamatkan selepas terbongkar. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Jumpa lagi.